Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Chong Chee Kiong, Dr. Nur Hayati Rosli, Dr. Hisham Shah dan Datuk Dr. Nur Hizan. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat satu kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada COVID-19 adalah sebanyak 8,601 kes, iaitu bersamaan dengan 96.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 27 Julai 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 7 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,904 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah meningkat kepada 179 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 7 kes baru yang dilaporkan hari ini, 4 kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan 3 warga negara Malaysia dan 1 bukan warga negara yang berkahwin dengan rakyat Malaysia. 4 kes import tersebut adalah dari negara Pakistan, Rusia, Australia dan juga Indonesia. Tiada kes penularan di dalam negara di kalangan bukan warga negara dilaporkan pada hari ini. Kesemua 3 kes penularan dalam negara adalah di kalangan warga negara Malaysia dan perincian kes adalah seperti berikut, iaitu ketiga-tiga kes berada di negeri Sabah, 3 kes saringan sebelum menjalani pembedahan, 2 kes dirawat di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu dan 1 kes dirawat di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah Likas. Sukacita dimaklumkan bahawa tiada kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi. Adalah dimaklumkan bahawa tiada penularan ataupun penambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 124 kes, iaitu bersamaan dengan 1.39% daripada jumlah keseluruhan kes. Pada minggu Epid ke-30 tahun 2020, iaitu dari 19 Julai 2020 sehingga 25 Julai 2020, sebanyak 120 kes baru yang telah dilaporkan ke CPRC Kebangsaan. Sebanyak 3 negeri mencatatkan kes yang tinggi, iaitu negeri Sarawak 48 kes, negeri Johor 29 kes dan Selangor 19 kes. Pada 23 dan 24 Julai 2020, Kementerian Kesihatan telah menghantar pasukan yang diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Penyidikan dan Sokongan Teknikal ke negeri Sabah, negeri Sarawak untuk meninjau dan membantu memberikan pandangan mengenai situasi penularan serta pengurusan jangkitan COVID-19 di sana. Pasukan tersebut terdiri daripada pakar perubatan kesihatan awam, pakar perubatan patologi dan sebagainya. Mereka telah bekerjasama rapat dengan pasukan pelbagai disiplin di negeri Sarawak untuk mempertingkatkan kapasiti dan kualiti ujian makmal dan tindakan intervensi kesihatan awam. Seperti yang dimaklumkan, Kementerian Kesihatan telah laporkan sebelum ini satu kluster baru yang melibatkan sebuah pusat keagamaan telah dikesan pada 25 Julai 2020, iaitu kluster Bukit Tiram. Kluster ini melibatkan sebuah gereja Roman Katolik dan aktiviti keagamaan di beberapa negeri lain. Kluster ini didapati turut melibatkan kes import dari negara Filipina, namun siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti kes indeks dan punca jangkitan COVID-19 pada kluster ini. Sebagai tindakan proaktif kerajaan bagi mencegah dan memendung penularan jangkitan COVID-19, kluster Bukit Tiram kini telah dikenal pasti sebagai salah satu kumpulan sasar bagi pendekatan tertumpu, iaitu targeted approach,
di mana aktiviti pengesanan akan dijalankan segera terhadap semua kontak rapat dan individu yang telah menghadiri pusat keagamaan yang dikenal pasti. Selain melaksanakan saringan dan aktiviti pengesanan kes aktif, iaitu active case detection, individu yang berisiko tinggi atau berkait rapat dengan kumpulan ini juga amat digalakkan untuk melakukan ujian COVID-19 kendiri. Sekiranya mempunyai gejala, segera menghubungi klinik kesihatan ataupun pejabat kesihatan daerah yang terdekat untuk mendapat rawatan. Pihak kementerian menyeru supaya kumpulan ini tidak disisih dan tidak distigmakan oleh masyarakat. Malahan kita perlu membantu dan menggalakkan mereka untuk tampil untuk disaring dan diuji. Ini diharapkan dapat membantu membendung penularan COVID-19 di dalam negara kita. Sehingga 26 Julai 2020, kes COVID-19 di seluruh dunia telah mencecah 16 juta kes. Kes harian yang dilaporkan pada 26 Julai 2020 adalah sebanyak 259,037 kes. Situasi COVID-19 di seluruh dunia yang semakin melarat adalah amat membimbangkan. Sekiranya kes harian COVID-19 di Malaysia meningkat secara mendadak, fasilitis kesihatan negara tidak dapat menampung beban yang tinggi. Seterusnya boleh melumpuhkan sistem penjagaan kesihatan di negara kita. Justru bagi mengelakkan daripada berlakunya situasi sedemikian, setiap individu daripada semua peringkat dan lapisan masyarakat perlulah patuh kepada SOP dan nasihat-nasihat Kementerian Kesihatan. Orang ramai yang juga digesa agar terus patuh kepada prosedur standard operasi iaitu SOP dan amalkan kelaziman baru dalam usaha mencegah penularan COVID-19. Amalan penjarakan sosial yang selamat, menjaga kebersihan tangan dengan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun serta pemakaian alat pelitup muka di tempat awam dan tempat yang sesak perlu diutamakan pada setiap masa. Seperti yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Kluster Keselamatan, pemakaian face mask di dalam pengangkutan awam dan tempat-tempat awam yang sesak mulai 1 Ogos 2020 adalah diwajibkan. Setiap individu perlu mengambil serius dan patuh setiap saranan kerajaan yang ditetapkan untuk mencegah jangkitan COVID-19. Marilah kita dan keluarga kita mewajibkan pemakaian pelitup muka dan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian Kesihatan menasihati orang ramai agar berwaspada dan terus amalkan nasihat-nasihat sebagai satu kebiasaan baru dalam kehidupan seharian. Misalnya, elakkan 3S ataupun 3C, elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit, elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Sangat digalakkan memakai alat pelitup separuh muka iaitu face mask di tempat awam atau jika bergejala, dan amaran daripada Kementerian Kesihatan iaitu elakkan bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru. S ialah syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. O ialah orang yang berisiko tinggi seperti warga emas dan orang kurang paya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial diamalkan pada setiap waktu iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan disentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan KKM akan terus memberi maklumat terkini dan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan setiap masa.
Seterusnya dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 453 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 27 Julai 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 24,447 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini adalah 20,874 individu bersama dengan 85.4%. Jumlah kes yang positif kekal 733 kes iaitu sama dengan 3.5%. Mereka yang bergejala adalah kekal 98 iaitu 13.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 635 kes iaitu 86.6%. Dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 455 pasar di seluruh negara sehingga 27 Julai 2020. Jumlah peniaga, pekerja dan lain-lain yang dikenal pasti adalah 45,841 individu. Jumlah sampel diambil dan diuji setakat ini ialah 35,423 individu bersama dengan 77.3%. Jumlah kes positif adalah 283 kes bersama dengan 0.8%. Mereka yang bergejala adalah 38 kes, 13.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 245 kes iaitu 86.6%. Dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 432 pusat jagaan warga emas di seluruh negara sehingga 27 Julai 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 18,264 individu. Jumlah sampel diambil dan diuji adalah 16,425 individu bersama dengan 89.9%. Jumlah kes yang dikesan positif adalah 47 kes bersama dengan 0.3%. Mereka yang bergejala adalah 11 kes bersama dengan 23.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 36 kes bersamaan dengan 76.6%. Seterusnya dimaklumkan laporan rakyat Malaysia dan pemastautin tetap yang pulang dari luar negara dan dikesan positif COVID-19 dari 3 April sehingga 27 Julai 2020 adalah sejumlah 740 kes. Dan pada hari ini ada pertambahan 4 kes iaitu masing-masing 1 kes pulang pada negara Australia, Indonesia, Rusia dan juga Pakistan. Seterusnya dimaklumkan jumlah kumulatif saringan dan ujian COVID-19 di kalangan rakyat asing sehingga 27 Julai 2020 adalah sejumlah 68,497 individu. Jumlah kes yang dikesan positif adalah 2,650 kes iaitu bersama dengan 3.87%. Daripada jumlah tersebut, 52 kes masih mendapat rawatan dan pengasingan di hospital. Tiada kes yang dirawat di unit rawatan rapi dan jumlah kes kematian kekal 5 kes bersama dengan 0.19%. Seterusnya laporan kluster depo tahanan imigresen sehingga 27 Julai 2020. Yang pertama yang depo tahanan imigresen Bukit Jalil, individu yang disaring setakat ini adalah 1,661. Jumlah kes positif kekal 650 kes melibatkan 647 bukan warga negara. Yang kedua ialah depo tahanan imigresen Sepang, individu yang disaring setakat ini ialah 1,477. Jumlah kes positif kekal 72 dan melibatkan kesemuanya bukan warga negara. Untuk depo tahanan imigresen Semenyih dan depo tahanan sementara imigresen Putrajaya telah pun tamat tempoh pemantauan dan pengawasan 28 hari. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 27 Julai 2020. Pada hari ini tiada pertambahan kes daripada 23 kluster yang masih aktif setakat ini. Dan dimaklumkan laporan jumlah kluster yang telah tamat pemantauan adalah 68 kluster iaitu telah tamat pemantauan untuk 28 hari. Dan kluster yang tamat pada hari ini ialah kluster Pedas iaitu di Negeri Sembilan dan Melaka. Kluster ini melibatkan 326 kes dan 14 warga negara Malaysia dan 312 bukan warga negara. Tetapi tiada kes kematian dilaporkan pada kluster ini.
Seterusnya dimaklumkan laporan kapasiti harian 56 makmal COVID-19 yang menjalankan ujian RT-PCR sehingga 26 Julai 2020 adalah 37,100 ujian seharian. Dan semalam kita berjaya merekodkan 4,724 ujian seharian dan masih ada data-data kes negatif daripada makmal swasta yang belum disalurkan kepada Kementerian Kesihatan pada hari ini. Seterusnya dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian COVID-19 untuk pesakit sebelum menjalani pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan sehingga 26 Julai 2020 adalah sejumlah 76,758 pesakit. Daripada jumlah tersebut, 32 kes dikesan positif COVID-19 bersamaan dengan 0.1%. Seterusnya dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen setakat 26 Julai 2020 adalah sejumlah 105,346 ujian telah dilaksanakan. Daripada jumlah tersebut, 241 ujian dikesan positif COVID-19 bersamaan dengan 0.2%. Dan dapat kita rumuskan pada hari ini, kes telah kembali satu angka jangkitan COVID-19 iaitu 7 kes yang telah dilaporkan. 4 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan daripada luar negara iaitu masing-masing satu kes dari negara Australia, dan Indonesia, Rusia dan juga Pakistan. 3 kes adalah daripada penularan tempatan yang melibatkan warga negara di Sabah dan ketiga kes adalah ujian sebelum menjalankan pembedahan. Jadi ini ada ujian saringan yang dapat kita kesan kes-kes yang positif sebelum menjalankan saringan. Jadi kita ada 7 kes pada hari ini. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih, Dato'. Soalan pertama saya, memandangkan hari ini kes tempatan iaitu 3 kes daripada saringan pra-pembedahan. Adakah ia, dan kita lihat banyak juga kes saringan pra-pembedahan ini positif COVID, dan adakah ia membimbangkan dan bolehkah kita klasifikasikan ini sebagai kes sporadik? Setakat ini kita masih menyiasat kes-kes yang sebelum pembedahan. Ini adalah salah satu kaedah saringan yang kita jalankan. Dan kita telah pun menjalankan saringan, dan apa yang pasti ialah kes yang positif yang dikesan hanya 0.1% saja. Jadi kalau kita lihat setakat 26 Julai 2020, pesakit yang menjalankan saringan sebelum pembedahan adalah 76,758 pesakit. Yang dikesan positif hanya 32 pesakit. Jadi kadar dia masih amat rendah iaitu 0.1%. Namun kita tetap akan menjalankan saringan ini untuk memastikan kita menjalankan surveillance dalam komuniti kita. Sebab mereka yang menjalankan pembedahan iaitu melibatkan masyarakat kita. Jadi kalau kita juga melihat kepada mereka yang bergejala, contohnya saringan AILI ataupun saringan SARI yang masuk ke hospital kerana ada radang paru-paru, kita juga akan menjalankan saringan. Tapi mereka ni masuk sebab penyakit tertentu, contohnya appendix ataupun pembedahan batu karang dan sebagainya. Tetapi kita menjalankan saringan dan saringan mendapati positif hanya 32 kes. Okey, soalan kedua saya, berapakah jumlah mereka yang dari luar negara atau rakyat tempatan yang tidak menjalani semula saringan COVID-19 pada hari ke-13? Terima kasih, Datuk. Jadi data yang kita ada pada hari ini menunjukkan mereka yang tercicir daripada home surveillance order iaitu hari ke-13 untuk menjalani saringan semula iaitu hari ke-13 sebelum kita melepaskan iaitu kuarantin di rumah ialah 1,742 iaitu bersama dengan 7.2%. Dan kita telah pun maklumkan kepada pihak polis untuk bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan mengambil tindakan. Jadi nama dan alamat telah pun kita berikan kepada pihak polis di Raja Malaysia untuk mengambil tindakan seterusnya. Ya. Ya. Yang 7.2%. Silakan.
Hi, Dato'. This is about the face mask. Just want to ask, can you clarify on what does the government mean by crowded places and public places? For example, once we leave our house, we are already in a public place, even if we are in an empty parking lot. So, for example, what constitutes a crowded place? Can you give us a number of people, for example? Okay, mengenai face mask or with regards to the face mask, Ministry of Health, you can see the development in terms of evidence from WHO, but now we have evidence to suggest that using face mask can break the chain of infection, COVID-19 infection, 60%. So that's the reason why we encourage to wear the face mask. Strongly encouraged before, but now we're going to enforce it under the Act 342, whereby from 1st of August, that is compulsory or mandatory to wear the face mask. But having said that, we need to make sure that, a priority now, 1st of August, we focus on number one, that is actually public transport. So we have increased full capacity for public transport. There's no social distancing in public transport. We understand. We have discussed this issue in the plane, in the train, or even in buses. But the caveat is you must put on a mask. That is compulsory. So we must make it compulsory for ourselves and our family to put on a mask. Second issue is today we are implementing on the 1st of August in a crowded place or in a confined space whereby you can't avoid a crowded area, then put on a mask. So that's what we have been advocating. But more importantly, we are looking into providing face masks for those needy, for example, the B14, etc. So if we can assure that in time, the non-medical face mask, for example, and the medical face mask, so Ministry of Health, we have released what is the non-medical face mask and the medical face mask, the 3-ply medical face mask, as well as the 3 layers for the non-medical face mask. So we hope that everyone can practice and embrace practicing to wear the face mask at all times if possible, before you actually come up attend any function, for example, put on a face mask. So that's what we moving towards implementation of face mask. Before you step out of your home, for example, you need to put on a face mask. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, nak tanya, Kemboja telah pun mengenakan larangan penerbangan daripada 2 negara iaitu Malaysia dan juga Indonesia berkuat kuasa 1 Ogos. Okey, antara alasannya adalah disebabkan oleh 2 negara ini yang menyebabkan peningkatan jumlah kes COVID-19 import di Kemboja. Dan merujuk kepada laporan The Cambodia Daily yang mengatakan daripada 108 penumpang yang telah pun tiba di Kemboja yang disahkan positif dari 2 negara ni, Malaysia dan juga Indonesia, 55 daripadanya adalah dengan menaiki penerbangan dari Malaysia. Jadi soalan saya, adakah benar laporan yang telah pun dikeluarkan tersebut, figure yang dilaporkan itu? Jadi terima kasih atas soalan tersebut. Kalau kita lihat kepada apa yang dinyatakan oleh pihak Kemboja, iaitu 55 kes yang dikesan positif, tetapi mereka bukan daripada negara kita. Mereka hanya menggunakan KLIA ataupun transit di KLIA untuk penerbangan ke Kemboja. Jadi dalam kes kita ada persefahaman dalam WHO, iaitu kalau ada kes positif, pihak Kemboja akan hubungi Kementerian Kesihatan di Malaysia untuk kita kenal pasti kes-kes tersebut. Tetapi 55 kes tersebut bukan daripada negara kita. Jadi dia hanya menggunakan lapangan terbang untuk transit. Jadi apa yang perlu dilaksanakan ialah kita kena lihat untuk melaksanakan ujian untuk mereka yang transit. Dan satu ketika dulu bila cruise ship contohnya Westerdam yang di Cambodia, mereka kembali ke negara asal melalui transit di KLIA juga. Tetapi ada satu kes yang kita kesan positif dan kes 22 yang kesan positif dan kita swab positif COVID-19, ada gejala dan kita masukkan ke hospital. Jadi penggunaan lampangan terbang kita iaitu untuk transit, ini adalah satu isu. Sama ada kita perlu saring tak? Jadi kita lihat hari itu pun ada pelajar pulang pada Australia, Melbourne, transit di KLIA dan pulang ke Kuching, Negeri Kuching. Tetapi dia menjangkiti penumpang sebelah. Jadi 2 kes PUI Melbourne. Kita ada PUI Melbourne.
Jadi sekarang ni kita kena lihat kepada saringan dalam penumpang yang transit, dan kita kena lihat kepada transit iaitu yang 55 kes tu melibatkan mereka yang pulang dari Rusia, Arab Saudi dan sebagainya, Egypt dan sebagainya. Jadi inilah isu yang kita bimbangkan sebab kes-kes COVID-19 sedang meningkat di negara-negara lain. Kalau kita memulakan penerbangan, jadi ada isu dan boleh menjangkiti orang lain. Jadi salah satu daripada keperluan untuk sebelum kita terbang ialah menjalankan ujian dulu. Kalau ujian negatif baru kita benarkan untuk kita terbang. Dan ada syarikat penerbangan telah pun tetapkan mereka yang ingin menggunakan perkhidmatan penerbangan kena melaksanakan saringan sebelum mereka dibenarkan untuk naik ke pesawat. Jadi ini adalah salah satu tindakan yang kita perlu lihat bagaimana kita boleh mengurangkan jangkitan COVID-19 dalam kapal terbang. Assalamualaikum Datuk. Saya ada dua soalan. Soalan pertama, pada sidang yang media yang lepas, Datuk ada melahirkan kebimbangan berkemungkinan R0 kita melebihi 1.6. Jadi adakah Malaysia berkemungkinan menghadapi gelombang ketiga COVID? Dan soalan yang kedua, apakah hasil daripada pasukan KKM yang dihantar ke Sarawak pada 23 dan 24 Julai lepas, dan apa bentuk cadangan yang diberikan kepada Jabatan Kesihatan Sarawak untuk mengawal penularan wabak ini di sana? Terima kasih. Okey, terima kasih pada soalan yang pertama. Jadi soalan pertama, ada tak kemungkinan negara kita akan mendapatkan tsunami ataupun gelombang ketiga? Kemungkinan dia tetap ada kalau kita rakyat Malaysia tak patuh kepada SOP. Dan kita sekarang ni kalau kita nak mencegah tindakan pencegahan tu lebih penting sekarang ni, iaitu sebelum kes meningkat secara mendadak. Jadi sekarang ni kita lihat kita ada pertambahan 120 kes dan juga kluster-kluster yang baru. Kluster-kluster yang baru bagaikan sebagai bahan api, iaitu yang menunggu, iaitu burning ember ataupun bahan api. Tetapi kita sebagai rakyat Malaysia, kalau kita tak patuh kepada SOP, jadi kluster adalah ibaratkan kluster yang baru ni ibaratkan sebagai bara yang sedang nak membakar. Kita ni kalau tak patuh ber-SOP sebagai bahan api. Jadi kalau bara berjumpa dengan bahan api akan merebak satu pembakaran yang besar. Jadi kes akan meningkat secara mendadak. Jadi kalau kita dah ada kes, contohnya lah kalau kita dapat kes 2,000 kes satu hari, 3,000 kes satu hari, dalam tempoh seminggu hospital kita dah sesak dah. Dan kita mungkin tak ada kemampuan untuk merawat pesakit. Jadi kalau dah merebak, kes-kes telah merebak, apa yang penting ialah kawalan kita mungkin akan bertumpu kepada hospital saja. Tetapi sekarang ni pada peringkat awal, kalau kita boleh mengawal bara tersebut dan juga elakkan bahan api itu berdekat dengan bara, iaitu kalau kita boleh amalkan SOP, iaitu pemakaian mask dan juga penjarakan sosial sekurang-kurang 1 meter, kedua-dua ni telah terbukti iaitu dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 65% dan 60%. Jadi kalau kita mengambil tindakan ni, kita boleh menjarakkan daripada dijangkiti. Ini yang kita menyuruh rakyat Malaysia untuk amalkan, iaitu SOP yang telah kita kemukakan. Apa yang penting dalam PKP pemulihan, Kementerian Kesihatan membenarkan rakyat kembali kepada kehidupan seharian, tetapi dengan caveat perlu patuh kepada SOP. Kebimbangan Kementerian Kesihatan apabila rakyat tidak patuh kepada SOP. Kalau tidak patuh kepada SOP, tak mustahil kita akan mendapatkan gelombang ketiga kes mendadak. Kalau R0 tu meningkat lebih pada 1.6, jadi kemungkinan besar kita akan dapat kes peningkatan kes secara mendadak dan mungkin dalam fasa peningkatan iaitu mungkin gelombang ketiga. Jadi yang tu yang kita bimbangkan.
Yang kedua, kita lihat pada banyak kluster di Sarawak dan kita telah laksanakan tindakan. Contohnya kluster Hospital Sentosa, kita telah pun tutup kemasukan pesakit ke hospital tersebut dan kita mengawal dan laksanakan saringan. Setakat ini kita dah laksanakan saringan 697 individu dalam kluster tersebut. Dan juga kita lihat pada kluster-kluster yang lain. Tetapi tak ramai pesakit, iaitu mungkin yang dikesan, iaitu mungkin dalam 5 kurang 10. Tapi kluster tu ialah seolah-olah seperti satu bara. Kalau kita berdekat dengan orang yang tidak patuh pada SOP, mungkin kluster akan berkembang. Jadi kita sarankan kalau boleh kita ambil tindakan positif. Apa yang kita ambil ialah yang pertama, kita meningkatkan keupayaan makmal dan juga ketepatan makmal. Yang kedua, kita melaksanakan yang penting ialah kesihatan awam, intervensi kesihatan awam. Belum lagi kita memperkasakan ataupun mentingkatkan aktiviti dalam hospital, tetapi kesihatan awam. Kalau kita lihat setakat ini, semua tindakan kita ialah tindakan kesihatan awam. Dan juga kita belajar pada pengalaman yang lalu, iaitu ketika SARS dan MERS-CoV, kita menggunakan kaedah kesihatan awam. Intervensi kesihatan awam dapat memutuskan rantaian jangkitan SARS, rantaian jangkitan MERS-CoV, H1N1 dan sebagainya. Kita pun tak ada vaksin SARS, tak ada vaksin MERS-CoV sampai hari ini, tetapi intervensi kesihatan awam. Jadi sekarang ni apa yang kita ada ialah kita menggunakan pengalaman kita yang lepas dalam kita mengawal penyakit berjangkit menggunakan intervensi kesihatan awam. Jadi kita ada mesyuarat dan pengurusan untuk melihat bagaimana tindakan kita memperhalusi tindakan kita, iaitu menggunakan kaedah-kaedah kesihatan awam untuk kita mengawal kluster-kluster yang ada di negeri Sarawak. Datuk, tadi Datuk ada cakap akan melihat untuk keperluan untuk membuat saringan kepada penumpang yang transit, penumpang penerbangan. Jadi apakah keperluan ini akan dicadangkan kepada MKN? Keperluan ini bukan hanya melibatkan Kementerian Kesihatan, dia melibatkan syarikat penerbangan. Jadi polisi syarikat penerbangan contohnya, ada mereka yang nak pulang pada sesuatu negara, kalau syarikat penerbangan menetapkan mereka perlu menjalani saringan ataupun ujian COVID-19 sebelum mereka menaiki pesawat, itu adalah satu syarat daripada itu. Kalau kita melaksanakan, kita pasti boleh mencegah kes-kes yang positif menaiki pesawat. Jadi kita kena berbincang dengan pesawat, syarikat penerbangan, dan kita lihat bagaimana kita dapat laksanakan. Jadi tindakan ini kita akan berbincang dengan syarikat penerbangan untuk pelaksanaan kalau penumpang transit, bagaimana kita boleh laksanakan untuk ujian tersebut. Tetapi ujian tersebut kena dibayari oleh penumpang, bukan kerajaan Malaysia. Datuk nak tanya, I'm not sure kalau soalan ini pernah ditanya ataupun dijelaskan, tapi Datuk sedarkan that sekarang ada penjualan face mask yang dibuat oleh kain, hand woven face mask kan, usually custom made kan. Nak tanya, from America's perspective, since most of them tend to be single layer cloth kan, are they actually effective ke tak? Kalau single layer tak efektif. Jadi kita tak menggalakkan mereka menggunakan face mask ataupun fabric mask yang dikatakan kalau single layer or double layer. Kita mengikut garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, iaitu non-medical face mask mesti ada 3 lapisan. Iaitu lapisan hidrofilik dan juga hidrofobik. Jadi kita telah pun maklumkan iaitu ketiga-tiga lapisan tersebut. So, patutkah pihak berkuasa ambil tindakan kan untuk memastikan bahawa maklumkan secara am ataupun memastikan bahawa penjualan sebab penjualan pelitup muka kan daripada kain tak berapa efektif. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, kalau kita memakai penutup muka, pastikan kita beli penutup muka kain ataupun fabrik yang ada 3 lapis. Kalau satu lapis hanya menggunakan kain biasa saja. Jadi itu tak berkesan kalau kita menggunakan satu lapis. Kalau kita hendak gunakan penutup muka kain, pastikan dia 3 lapis. Okay, ada lagi soalan?
Kalau tak ada, sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP. Dan hari ini kita ada masa ataupun ruang yang tipis untuk kita memutuskan jangkitan COVID-19, dan pasti kalau kita boleh patuh kepada SOP dan kehidupan harian kita boleh berjalan dengan biasa. Tetapi kalau kita tidak patuh kepada SOP, ada besar kemungkinan kita akan pulang kepada PKPB ataupun PKP. Jadi marilah kita sama-sama pastikan kita patuh kepada SOP, iaitu hanya penjarakan sosial, iaitu 1 meter ataupun penggunaan face mask dan kerap mencuci tangan. Itulah 3 kaedah yang telah dikemukakan oleh Kementerian Kesihatan, dan kalau kita dapat jaga kita dapat jaga keluarga kita, dan kita pasti dapat jaga masyarakat dan juga negara kita daripada jangkitan COVID-19. Sekian, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Marilah bersama kami merebut peluang